Kalaulah kamu alim semisal Al-Imam Syafi'i, kamu alim dalam ilmu fikih seperti Zufar dalam fiqh Hanafi, dan kamu hebat seperti para a'immah mujtahidin dalam ilmu fiqh, tetapi dalam nahwu kamu kosong, maka itu tidak ada apa-apa makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah mulai pada hari ini kita akan memulakan pengajian bagi kitab, dua buah kitab yang penting di dalam pengajian ilmu nahwu, iaitu ilmu tata bahasa Arab. Yang pertama adalah kajian bagi kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Sayyidina Al-Imam Ibn Ajurrum. Yang kedua kitab Matan Syarah bagi Matan Qatrun Nada. Kita tidak baca syarahnya, kita hanya baca matannya sahaja. Kalau pengajian yang seterusnya baru kita akan bacakan syarahan Al-Imam Ibn Hisham, yang Syarah Qatrun Nada. Sekarang ini hanya kita akan baca matan saja untuk diselesaikan pemahaman tentang matan tersebut. Jadi peringkat pertama bagi peringkat mubtadi, yakni yang tak biasa lagi belajar ilmu nahwu, maka disarankan untuk mengikuti pengajian yang pertama itu, yang pertama ini, iaitu pengajian bagi kajian kitab Syarah Al-Ajrumiyah, yakni Matan Al-Ajrumiyah. Jadi boleh beli kitab ataupun download saja di internet matan-matannya. Dan kemudian bagi peringkat mutawassit, mutawassit al-ula, ini peringkat mutawassit yang pertama, boleh untuk ikuti pengajian, yang pernah belajar dah kitab Al-Ajrumiyah selesai, barulah elok untuk mengikuti pengajian Qatrun Nada. Jadi siapa yang dah selesai Ajrumiyah contohnya pada pengajian-pengajian sebelum ni di tempat-tempat yang lain, boleh ikuti pengajian ini, boleh juga ikuti pengajian ini, ataupun dia ingin berpada dengan kitab Qatrun Nada saja, boleh, mana-mana pun tidak ada masalah. Ala kulli hal, semoga dapat manfaat dan diberikan kefahaman kepada kita dengan kitab ini, insya-Allah. Baik, pengajian pertama kita pada hari ini adalah muqaddimah bagi kitab ataupun pengajian bagi ilmu nahwu. Ini bagi pengajian bagi kitab Matan Al-Ajrumiyah. Baik, apa itu nahwu? Kerana para ulama menyebutkan bahawa yang penting bagi kita yang pertama adalah mengetahui mabadi' al-asharah. Cuma saya tidak terangkan seluruh mabadi', kita akan terangkan sebahagiannya saja pada hari ini. Nah, yang pertama, an-nahwu ialah qawaidu yu'rafu biha dhabtu akhiril kalimati. Qawaidu yu'rafu biha dhabtu akhiril kalimah. yakni qawaid yang diketahui dengannya, yakni dengan qawaid tersebut dhabtu akhiril kalimah, meletakkan tanda baris akhir bagi kalimah. Jadi ilmu nahwu pengajiannya adalah untuk kita mengetahui qawaid, ataupun qawaid itu sendiri. Jadi kalau kita terjemahkan nahwu dengan makna qawaid itu sendiri, maka nahwu adalah qawaid yang diketahui dengan qawaid tersebut meletakkan baris pada akhir kalimah. Jadi kalau kita baca daraba Zaidun Amra, bagaimana mengetahui untuk meletakkan kalimah akhir pada Zaid dan juga Amr? Nak letak baris apa di belakang itu, maka dibahaskan dalam ilmu nahwu. Jadi sekali lagi saya ulang, an-nahwu qawaidu yu'rafu biha dhabtu akhiril kalimah. Kaedah-kaedah
yang diketahui dengannya, biha ay bil qawaid, dengan kaedah tersebut meletakkan baris pada akhir kalimah. Tamam. Apa faedah mempelajari ilmu nahwu? Faedah mempelajari nahwu ialah saunul lisani 'anil qata'i fil kalami. yakni menjaga lidah daripada tersilap dalam perbicaraan. Jadi perbicaraan dalam bahasa Arab maksudnya. Nah, saunul lisan 'anil qata'i fil kalami ay fi kalamil Arab, iaitu menjaga lidah daripada berlaku kesilapan ketika mana mengucapkan kalimah Arabiah. Wa fahmi al-Qur'ani was sunnah, dan memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu daripada ilmu yang disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah dalam bola mata fahmu wal ifham. Maksudnya untuk kita memahami nas syarak perlu kepada ilmu nahwu. Dalam bola mata fahmu wal ifham, memahami nas syarak ialah perlu kepada nahwu. Jadi apa faedah ilmu nahwu? Sekali lagi kita sebut saunul lisani 'anil qata'i fil kalam, menjaga lisan daripada berlaku kesilapan di dalam pertuturan bahasa Arab. Wa fahmil Qur'anil Karim, dan juga memahami Al-Quran, ataupun kita baca dengan fahmul Qur'ani was sunnah. Mana dia orang panggil waw tadi, waw istinaf. Jadi saunul lisan 'anil qata' fil kalam wa fahmul Qur'ani was sunnah, yakni memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengetahui bahawa para Arab, para ahli ataupun orang-orang Arab pada zaman dahulu yang fusaha, yang mereka ini orang-orang yang fasih, mereka bercakap dan berbicara dalam bahasa Arab dengan mengikuti kanun ataupun undang-undang bahasa yang tersusun. Dan bila mana berlakunya pembukaan negara Islam dan bercampurnya Arab dengan Ajim, golongan Ajam, maka berlakulah lahm, kesilapan dalam ucapan, sehingga menyebabkan para ulama ketika tersebut perlu untuk menyusun ilmu nahwu. Yang disebutkan oleh para ulama yang mula menyusun ilmu nahwu adalah Sayyidina Abu Aswad Ad-Du'ali, yang merupakan murid kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Faham? Jadi apa ni, ianya berlaku ketika mana diceritakan waktu ketika beliau berada di atas bumbung atau sutuh rumah beliau bersama dengan anak perempuannya, lalu dilihat ke langit dan anak perempuannya menyebut ma ajmalas sama, ma ajmalas sama. Nah, jadi apa ni, ataupun disebut kata ma ajmalus sama, katanya ma ajmalus sama, ma ajmalus sama. Maka Abu Aswad menjawab kepada anaknya bil kawakib. Jadi katanya dengan cantiknya langit tadi adalah dengan bintang-bintang. Lalu kata anaknya, anak perempuannya tersebut kata, la aqsud as-su'al, saya tidak maksud untuk bertanya, yang saya maksudkan adalah ta'ajjub dengan kecantikan langit. Maka kata beliau kepada anaknya, fathahkan lam tersebut, jangan didammahkan, karena ma ajmalu ini ma tadi ma soal. Kalau kamu ingin ta'ajjub, maka kamu kena sebut ma ajmala. Tamam? Jadi kesilapan tadi berlaku disebabkan kerana sudah berlaku percampuran yang banyak di antara Arab dengan Ajam. Nah, khususnya pembukaan negara Islam yang besar pada ketika tersebut pada zaman Sayyidina Umar, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Utsman, dan pada zaman Sayyidina Ali disusun ilmu nahwu seperti yang disebutkan oleh para muarrikhin, bahawa Sayyidina Ali mengarahkan Sayyidina Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu. Tamam. Jadi dalam ilmu nahwu kita akan bahaskan pada akhir kalimah bagi bahasa Arab untuk mengetahui cara bacaannya yang tepat. Jadi kalau kata kita lihat bagaimana dibacakan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita tengok sesuatu alhamdulillahi
Rabbil alamina. Baik, kenapa dibaca begitu? Setiap hurufnya ada baris yang berbeza-beza. Alhamdu, huruf di belakang dal, di atas dal tadi dhammah. Lillahi, ha tadi kasrah. Rabbi, kasrah. Al-alamina, fathah. Baik. Jadi keempat kalimah tersebut berlaku perbezaan pada barisnya. Walaupun lillahi dengan rabbi tadi sama pada barisnya, tetapi i'rabnya berbeza. Dan juga keadaannya berbeza. Dan kita perlu beri perhatian yang pertama, bahawa ada perbezaan di antara ilmu nahwu dengan ilmu i'rab. Seolah para ulama mengatakan bahawa kila fannain mustaqillain. Jadi kedua-dua fan tersebut adalah mustaqil. Seolah dia berasingan di antara dua fan tersebut. Jadi dia ada dua pengasingan di antara dua tersebut, iaitu ilmu nahwu dan ilmu i'rab. Jadi sambil-sambil lah dalam pengajian ilmu nahwu ni kita akan pelajari i'rab sekali. Dan faedah mempelajari ilmu nahwu ni kembali kepada dua tujuan. Ila gharadain. Ada dua gharad ataupun tujuan untuk mempelajari nahwu. Tujuan pertama adalah pada bentuk lafzi. Jadi faedah yang kembali kepada bentuk lafaz, itu ialah seperti mana yang disebutkan dalam faedah kita sebutkan tadi, saunul lisan anil qata'i fi al-kalam. Yang ini faedahnya faedah apa? Faedah lafzi. Ini menjaga lafaz kita daripada berlaku kesilapan ketika menuturkan kalam Arab. Jadi ketika mana kamu mengucapkan, mempelajari nahwu dengan sebetulnya dan sebaiknya, maka kita akan menjaga lidah kita daripada tersilap daripada ketika membicarakan ataupun berbicara dalam kalimah Arab, atau ketika membaca kitab-kitab Arab. Tamam? Itu yang pertama, dipanggil faedah yang kembali kepada lafaz. Jadi kalau kita bercakap, kalau kita membaca kitab-kitab Arab, maka sekurang-kurangnya akan terjaga daripada berlaku kesilapan yang banyak. Kita tak nafikan mungkin berlaku kesilapan, tetapi kenapa berlaku kesilapan? Karena tidak mura'ah, karena tidak meraihkan kanunnya. Kadang ada orang ni mempelajari kitab nahwu banyak, tetapi masih berlaku kesilapan dalam perbicaraannya, dan juga masih berlaku kesilapan di dalam pembacaan bagi kitab Arab. Itu berlaku disebabkan kerana tidak meraihkan kaedah tersebut dengan sebaiknya. Sebaliknya kalau diraihkan dengan sebaiknya dan diperhatikan dengan teliti, maka insya-Allah akan kurang berlaku kesilapan tersebut. Jadi penuntut ilmu sangat perlu dengan ilmu ni. Jadi kerana tu para ulama mengatakan bahawa kalaulah kamu alim semisal al-Imam Syafi'i, kamu alim dalam ilmu fikih seperti Zufar dalam fiqh Hanafi, dan kamu hebat seperti para a'immah mujtahidin dalam ilmu fiqh, tetapi dalam nahwu kamu kosong, maka itu tidak ada apa-apa maknanya. Tamam? Tak ada apa maknanya. Ada kitab dikarang oleh ulama dengan tajuk kitab tersebut Madhun Nahwi, kitab pujian terhadap ilmu nahwu, yang dikarang oleh seorang ulama daripada Syria, untuk memberikan semangat kepada penuntut ilmu bagi mempelajari ilmu nahwu. InsyaAllah tu kita akan buat satu majlis khusus menerangkan tentang risalah tersebut, agar memberikan semangat kepada kita semua untuk terus mempelajari ilmu nahwu. Tamam. Kemudian faedah kedua yang kita sebutkan tadi, faedah, bila sebut tadi faedah, apa yang kita sebut? Saunul lisani anil qata'i fil kalam. Itu satu. Yang kedua, fahmul Qur'ani was sunnah. Memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita perincikan lagi dengan lebih mendalam, ini fahmul Qur'ani was sunnati wa kalami al-ulama, dan memahami kalam para ulama ketika membahaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tamam. Jadi daripada dua faedah tersebut, ada dua faedah tu, menjaga lisan dan memahami Al-Quran.
Menjaga lisan kembali kepada gharat yang pertama, faedah pertama iaitu apa dia? Lafzi. Dan fahmul Quran was sunnah tadi kembali kepada faedah kedua iaitu faedah ma'nawi. Faedah yang berbentuk ma'nawi. Jadi faedah ma'nawiyah iaitu menjaga. Nahu ini membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena kedua-duanya adalah merupakan masdar ataupun sumber utama di dalam syarak. Baik. Apa kepentingan kita mempelajari nahu dan apa masail dalam ilmu nahu? Masail dalam ilmu nahu yang dibincangkan contohnya adalah seperti al-fa'ilu marfu'. Fa'il itu marfu', maf'ulun bihi mansub. Jadi ini kita akan melihat istilah-istilah dalam nahu nanti. Sepanjang pengajian ini kita akan melihat apa fa'il, apa maf'ul. Nanti akan disyarahkan pada babnya. Akan sampai bab-babnya tadi. Jadi sabar, jangan tergesa-gesa. Ikuti pengajian ini dengan baik, insya-Allah. Kalau kata kita susun pengajian ini mengikut dars. Matan al-Jurumiyah ni perlu diselesaikan dalam 52 pengajian, insya-Allah. 52 pengajian akan selesai matan al-Ajrumiyah, matan saja, bukan syarah. Syarah insya-Allah akan datang kalau kata kita telah selesaikan matan ini. Maka insya-Allah nanti bila dibaca kitab Tuhfatus Saniyah ataupun syarah-syarah yang lain yang dikarang oleh ulama seperti Mukhtasar Jiddan karangan al-Imam Zaini Dahlan rahimahullahu taala ataupun Kafrawi dan seumpamanya, maka ia akan memudahkan perbicaraan tersebut kalau diikuti dengan baik apa yang telah yang akan saya syarahkan nanti, insya-Allah. Tamam? Yang penting ikuti, dan hatta kalau saya kata tidak ada kitab sekalipun di tangan pun rasanya boleh diikuti dengan menulis setiap apa yang saya ucapkan ni. Yang saya sebutkan ni ditulis dengan baik. Tamam? Jadi kita akan jumpa nanti dalam perbahasan nahu masail-masail dalam ilmu nahu, antaranya al-fa'ilu marfu'. Apa fa'il? Apa marfu'? Maf'ulun bihi mansub. Apa maf'ulun bihi? Apa mansub? Nanti akan ditemui pada pengajian akan datang. Jadi contoh kalau kita bagi lagi dengan untuk menjelaskan lagi, kalau kita ingin memaklumkan bahawa Zaid itu sedang ataupun telah memukul Amr. Zaid telah memukul Amr. Maka kita disebutkan dalam kalimah Arab, dia akan sebutkan dengan daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran. Baik, bagaimana diletakkan Zaid tadi dengan kalimah dhammah? Dengan apa ni, tandanya dhammah. Dan kemudian pada Amr diletakkan dengan fathah. Ini digunakan ilmu nahwu. Tamam? Ini dalam ilmu nahwu. Jadi seorang penuntut ilmu nahwu ketika melihat kalimah daraba Zaidun Amran, kalau tidak ada baris sekalipun, maka dia akan tahu siapa yang memukul, siapa yang dipukul dengan hanya mujarrad melihat kalimah tersebut. Tamam? Jadi tak akan berlaku kekeliruan kepadanya. Ambil pen. Kalau kita tulis, macam mana ni dibaca dengan Zaid? Dibaca dengan dhammatain Zaidun, dan bagaimana kalimah ni dibaca dengan fathatain Amran. Tamam? Dan mana pemukul dan mana yang dipukul. Ini kalau kata orang yang belajar nahwu, dia akan pandai menterjemahkan. Kalau itu para ulama mengatakan al-far'u al-i'rab far'un 'anil ma'na wal 'aksu kadzalik. I'rab itu adalah furu' daripada makna. Seolah-olah para ulama kata letak makna dulu baru furu', baru i'rab. Sebagian ulama kata al-i'rab al-ma'na far'un 'anil i'rab. Jadi berbeza kerana tadi melihat kepada pengucap dengan pendengar. Kata ulama. Daraba Zaidun Amran. Baik, macam mana nak tahu kata siapa pemukul dan siapa yang dipukul? Dalam nahwu akan dipelajari. Kalau kita belajar ni dipanggil fa'il, yang ni dipanggil maf'ul. Fa'il dengan maf'ul. Fa'ilun marfu'un. Dan maf'ulun bihi mansubun. Dan nanti kita akan lihat satu persatu tentang perkara tadi. Jadi kalau diterjemah, maka dia akan diterjemah Zaid telah memukul Amr.
Nak terjemah Zaid telah memukul Amr tadi. Boleh tak kita terjemah Amr memukul Zaid? Tak boleh, kerana susunan ini menunjukkan bahawa Zaid Amr adalah yang dilakukan perbuatan pukulan tadi ke atasnya. Boleh. Jadi ilmu Nahu akan mempelajari tentang perkara tersebut. Baik. Dan kalau seorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hadara Yaquba al-mautu. Jadi kalau kata orang yang tak pandai, dia akan kata hadara Yaqub al-mautu. Kalau dia buka kamus saja, maknanya kata penting Nahu. Ada orang kata tak perlu Nahu, cukup kamus. Kamus saja sudah mampu untuk membantu kami dalam memahami sesuatu tersebut. Kalimah Arab. Beli kamus Tullab, karangan Tuan Guru Haji Hussein Onang, Syekhuna, guru saya. Saya sempat belajar dengan beliau di Masjid Sultan Sulaiman, bersebelahan dengan Kolej Islam Sultan Alam Shah. Pagi subuh waktu cuti, beliau mengajar kita Tanbihul Ghafilin. Jadi saya sering mengikuti pengajian beliau di masjid tersebut. Dan Allah yarhamuhu, moga Allah Ta'ala rahmati beliau, dia telah wafat. Pengarang kitab Qamus Tullab, yang adalah kamus yang mudah untuk dipakai oleh para penuntut ilmu. Buka-buka jumpa tu makna. Beza sikit dengan kamus Syekh Idris Marbawi yang perlu pengetahuan tentang saraf dan seumpamanya. Tamam. Jadi katanya mereka cukup buka kamus boleh faham. Tak. Kalau orang baca tanpa dia mengetahui tentang kaedah bahasa Arab, bila dibaca hadara Yaqub al-mautu, tamam? Atau kalau tak dibubuh baris, hadara al-Yaqub al-maut, sukun, maka mungkin dia akan silap faham. Dia akan kata Yaqub telah hadir akan kematian. Maknanya dia bunuh diri ke apa? Padahal kalau dibaca oleh orang yang reti Nahu, maka dia akan tahu kata Yaqub tadi adalah maf'ul muqaddam yang diletakkan dahulu daripada fa'il. Fa'ilnya maut, iaitu dengan bacaan hadaral mautu Yaqubah, yakni kematian telah mendatangi akan Zaid. Tamam. Jadi macam mana kita nak beza benda tadi? Nahu yang akan membezakan kata tersebut. Tamam. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Maka orang yang mempelajari Nahu akan mengetahui bahawa Allah yang dibaca dengan fathah mansub, ini maf'ul muqaddam, dan yang takutkan Allah itu ulama'u, yang di-i'rab sebagai fa'il, itu di belakang. Tamam? Maka diterjemahkan dengan yang takutkan Allah sesungguh-sungguhnya hanyalah para ulama. Ini para ulama takutkan akan Allah. Allah jadi maf'ul bihi. Jadi dari mana kita akan mengetahui pembacaan tadi dengan tepat, dengan betul? Karena itu ketika mana Abu Aswad mendengar seorang telah membaca dalam masjid, apa dia? Innallaha bari'um minal musyrikin. Minal musyrikin wa rasulih. Dibaca dengan waw tadi, wawul atf, sambung dengan musyrikin. Jadi kalau diterjemah, sesungguhnya Allah Ta'ala berlepas diri daripada golongan musyrikin dan para rasulnya. Padahal dalam ayat tadi dibaca dengan waw tadi istinaf, yang ini diasingkan, bukan ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Dibaca dengan permulaan ayat yang bab. Baik, saya bagi contoh-contoh tersebut bukan untuk membeningkan para pemula dalam ilmu Nahu, tetapi sebagai tamhid, permulaan untuk memahami bagaimana para ulama memahami bahasa Arab dan bagaimana para ulama memahami bacaan hadis Nabi SAW. Sehingga para ulama mengatakan bahawa antara syarahan bagi hadis, Nabi SAW menyebutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, sebahagian masyayikh mengatakan bahawa dimaksudkan dengan kadzaba alayya muta'ammidan juga adalah termasuk orang yang tidak mempelajari Nahu,
kemudian membaca hadis Nabi SAW. Karena kemungkinan berlaku kesilapan yang dia tidak sedari bahawa dia telah salah dalam mengungkapkan ucapan yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW, hatta dengan barisnya sekalipun. Kalau tidak dibaca dengan tepat, maka itu bukanlah kalamnya Rasul SAW. Tamam? Jadi kalau orang tanya kepada kita, boleh tak baca innamal a'mala binniyati atau binniyatu, kita kata hadza laisa hadis. Nah, talabul ilmu, contoh, utlubul ilmu, dibaca gitu. Maka kita kata hadza laisa bihadis. Ini bukan hadis. Kenapa? Karena kamu baca tadi tidak dengan barisnya yang tepat, menyebabkan kamu telah berlaku kesilapan dalam mengungkapkan kata itu. Nabi menyebutnya. Kalau kamu sebut qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'mala binniyatu, habis tu. Hadza laysa biqaulin nabi. Hadza qauluk. Itu kalamnya kamu, bukan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ucapan tadi salah. Maka yang sebahagian ulama mengatakan kalau dibaca tidak tepat dalam ilmu nahwu, mengikuti kaedah nahwu, maka ianya terkeluar daripada kalam Nabi SAW. Kesimpulan bagi pengajian yang pertama pada hari ini, ilmu nahwu adalah qawaid atau kaedah-kaedah yang dengannya dapat kita ketahui bagaimana untuk meletakkan baris pada hujung kalimah dan bagaimana disebutkan oleh Arab akan kalimah tersebut. Dan mengetahui kaedah nahwu itu akan membantu kita bagi menjelaskan makna yang diinginkan oleh mutakallim, si pengucap. Dengan nahwu dapat kita mengetahui qasad mutakallim, tujuan mutakallim, ucapan tadi diucapkan, dan karena itu kita memerlukan ilmu nahwu bagi memahami kalam Allah dan kalam Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pengajian pertama kita. InsyaAllah, moga-moga kita dapat mengambil faedah dengan perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.